Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi di channel Cikgu Hasifah Iking. Okey, di video kali ini cikgu akan sambung lagi matematik tingkatan 3 KSSM. Masih lagi di dalam bab 1, sub 2.2 hukum indeks, standard pembelajaran 1.2.4 menentu sahkan A kuasa sifar sama dengan 1 dan A kuasa negatif N adalah sama dengan 1 per A kuasa N, di mana A tidak sama dengan sifar. Bagaimanakah anda menentu sahkan A kuasa sifar sama dengan 1 dan A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N? Okey, kita tengok di sini contoh A 2 kuasa 3 dibahagikan dengan 2 kuasa 3. Penyelesaian menggunakan hukum indeks adalah 2 kuasa 3 tolak 3, kita akan dapat 2 kuasa sifar. 3 tolak 3 sama dengan sifar. Dengan menggunakan pendaraban berulang pula, okey, kita akan darabkan sebanyak 3 kali ya. 2 ini sebanyak 3 kali di atas dan juga dibahagikan sebanyak 3 kali ya. 2 itu didarabkan sebanyak 3 kali. Kita akan potong dan kita akan dapat 1 per 1 sama dengan 1. Okey, so kesimpulannya adalah 2 kuasa sifar sama dengan 1. Okey, contoh yang seterusnya ialah M kuasa 5 bahagi M kuasa 5. Dan penyelesaiannya menggunakan hukum indeks adalah M kuasa 5 tolak 5. So, kita akan dapat M kuasa sifar. Kemudian dengan menggunakan pendaraban berulang, M itu kita akan darabkan sebanyak 5 kali di atas dan juga dibahagikan di bawah M itu sebanyak 5 kali juga. So, bila kita permudahkan, kita akan dapat 1. So, di sini M kuasa sifar juga adalah sama dengan 1. Okey, iaitu suatu nombor atau sebutan algebra yang mempunyai indeks sifar akan memberi nilai 1. Secara generalisasinya, A kuasa sifar adalah sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan sifar. Bagaimanakah anda menentu sahkan A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N? Okey, kita lihat pembahagian dalam bentuk indeks di sini. A 2 kuasa 3 dibahagikan dengan 2 kuasa 5. Penyelesaian dalam bentuk menggunakan hukum indeks, kita akan tolak ya. 2 kuasa 3 akan tolak dengan 5. So, kita akan dapat 2 kuasa negatif 2. Dengan menggunakan pendaraban berulang pula, kita akan darabkan 2 ini sebanyak 3 kali. Dan dibahagikan dengan 2 itu kita darabkan sebanyak 5 kali. Kemudian kita potong. Okey, atas dan bawah kita permudahkan. So, yang tinggal adalah 1 per dengan 2 darab 2, iaitu kita tulis dalam bentuk indeks 1 per 2 kuasa 2. So, kita simpulkan 2 kuasa negatif 2 adalah sama dengan 1 per 2 kuasa 2. Okey, begitu juga contoh yang kedua, M kuasa 2 bahagi dengan M kuasa 5. So, M kuasa 2 akan tolak dengan 5, kita akan dapat M kuasa negatif 3. So, kita buat menggunakan kaedah pendaraban berulang pula. M darab M ya, sebanyak 2 kali dibahagikan dengan M didarabkan sebanyak 5 kali. Kemudian kita potong atas dan bawah. So, yang tinggal adalah 1 per M kuasa 3. So, di sini M kuasa negatif 3 adalah sama dengan 1 per M kuasa 3. Secara generalisasinya, kita akan simpulkan bahawa A kuasa negatif N ni adalah sama dengan 1 per A kuasa N, di mana A tidak sama dengan sifar. Okey, manakala A kuasa N, okey, A kuasa N adalah sama dengan 1 per A kuasa negatif N, di mana A tidak sama dengan sifar. Okey. Kemudian A per B kuasa negatif N pula, kita nak jadikan dia positif, kita samakan dia dengan kita ubah kedudukannya, songsangkan dia. So, B per A kuasa N. Okey, kita kuasanya akan jadi positif. So, A tidak sama dengan sifar, B pun tidak sama dengan sifar. Okey, kita lihat contoh. Nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks positif.
So, pelajar-pelajar tengok tips di situ. Y kuasa sifar adalah sama dengan 1 ya. Okey, Y kuasa 1 adalah sama dengan Y. Okey. Tips yang kedua adalah yang ini. A kuasa negatif N adalah sama dengan 1 per A kuasa N. A kuasa N adalah sama dengan 1 per A kuasa negatif N. A per B kuasa negatif N sama dengan B per A kuasa N. So, di sini peringatan 2A negatif N tidak sama dengan 1 per 2 A kuasa N. Okey, sebab 2 ini dia akan kekal di sini. Yang akan diubah hanyalah indeks. Okey, so kita tengok contoh di sini. Nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks positif. So, ini negatif. Kita nak jadikan dia positif. So, kita tengok tips di sini. Tips yang ini ya. Okey, dia akan jadi bentuk pecahan. 1 per 4 kuasa 3. Okey, yang ini akan jadi 1 per H kuasa 2. So, ini negatif 4 di bawah. 1 per 6 kuasa negatif 4. Kita nak jadikan dia positif. Kita akan naikkan dia. 6 kuasa 4. Okey, yang ini kita terbalikkanlah. Nak jadikan dia positif. Okey, ini kita ubah kedudukan. B per A. Kemudian kuasanya akan jadi positif. Yang ini tidak berubah ya. Ingat, ini tidak berubah. So, yang berubah hanyalah yang ini. Okey. Yang ini sahaja berubah. So, ini akan jadi 3 per 5 N. N per 8 akan jadi 1 per N kuasa 8. Okay, so kita akan darabkan. Kita akan dapat 3 per 5 N kuasa 8. Okay. Okay, seterusnya. Nyatakan pula dalam bentuk indeks negatif ya. Tadi positif, sekarang negatif. Baca arahannya, baca arahan. So, M kuasa 20, kita nak jadikan dia negatif, ya. Dia akan jadi dalam bentuk pecahan. Ini, ya, ini. Tengok tanda ni, A kuasa N adalah sama dengan 1 per A kuasa negatif N. So, M kuasa 20 nak jadikan dia negatif, indeks negatif, kita akan tukar dalam bentuk pecahan. 1 per M kuasa negatif 20. So, yang ini kita songsangkannya. Ubah kedudukan N per M. Kemudian kuasanya kita jadikan negatif. Okey, 3 kuasa 1 per 3 kuasa 4 ini kita nak tukar jadi negatif. Dia akan naik begini. 3 kuasa 4. Dan 3 kuasa 4 per 1. So, tak perlulah letak 1 di bawah ya. Okey, yang ini. 5 per 4 kuasa negatif 8. So, yang ini akan jadi M kuasa negatif 5. Okey, nak jadikan dia negatif, kena ubah tanda ya. Macam inilah. Okey, tengok contoh yang ketiga. Permudahkan 3 kuasa 2 ni dengan darab 3 kuasa 4 bahagi 3 kuasa 8. Okey, kita tengok sini. Okey, asas yang sama. Kita terus sahaja. Darab akan jadi tambah, bahagi akan jadi tolak. So, 3 kuasa 6 tolak 8, kita akan dapat 3 kuasa negatif 2. Bila kita dapat macam ni, kita kena tukar menjadi indeks positif. Ya. So, 3 kuasa negatif 2, ya, kita akan ubah dia. Akan jadi macam ni, 1 per 3 kuasa 2. Okey, inilah dia punya jawapan. Okey, kita tengok pula B. Okey, permudahkan. Okey, kita sudah belajar 2 kuasa darab sini. Yang ini akan darab juga dengan 2 kuasa 8. Akan darab juga dengan ini. So, kita akan dapat 2 kuasa 4 darab dengan 2. Darab 3 kuasa 5 darab 3. Okey, kita bahagikan dengan 2 kuasa 8 darab 2. Darab dengan 3 kuasa 6 darab 2. So, kita akan dapat 2 kuasa 8 darab 3 kuasa 15. Okey, bahagi 2 kuasa 16 darab 3 kuasa 12. Okey, kemudian kita permudahkan ikut asas dia. Okey, asas 2 boleh permudahkan dengan asas 2. So, di bawah kita bahagi, so kita tolak. Okey, darab 3 kuasa 15 tolak dengan 12. So, kita akan dapat 2 kuasa negatif 8 darab 3 kuasa 3. So,
Yang ini akan letak di bawah. So, kita akan dapat 3 kuasa 3 per dengan 2 kuasa 8. Okey, jawapannya yang ini ya. 3 kuasa 3 dibahagikan dengan 2 kuasa 8. Terusnya 4xy kuasa 2 dikuasakan dengan 2 darab x kuasa 5 y dibahagikan dengan 2x kuasa 3 y kuasa 5. Sama juga dengan yang di bawah. X kuasa 2 y kuasa 2. Okey, darab dengan 2. Kemudian darab x kuasa 5y kuasa 1. Okey, bahagi 2 kuasa 5 ya, 2 kuasa 5 x kuasa 3 kuasa 5 y kuasa 5. Okey, kita permudahkan. 4 kuasa 2 16. Okey, x kuasa 2 y kuasa 4 darab x kuasa 5 y kuasa 1. Okey, bahagi 2 kuasa 5 sama dengan 32 x kuasa 15 y kuasa 5. So, kita boleh permudahkan. 16 kali 1, 16 kali 2. So, cikgu sambung sini. Okey, 1 x kuasa 2 y kuasa 4 darab dengan x kuasa 5 y kuasa 1. Di bawah 2 x kuasa 15 y kuasa 5. So, kita permudahkan yang x dengan x ya. So, sini 1 per 2 x kuasa 2 tambah dengan 5 tambah dengan 15. Kemudian y kuasa 4. Y kuasa 4 kuasa 1 dan kuasa 5. So, y kuasa 4 tambah 1 tolak 5. Di sini 1 per 2 x 2 tambah 5 7 tolak 15 negatif 8. Y 5 4 tambah 1 5 per 5 sifar. Okay, so y kuasa sifar sama dengan 1. Okay, so 1 darab 1 lah. So sekarang di sini dia akan jadi macam ni tau. X negatif 8 per dengan 2. So sekarang x kuasa negatif 8 per dengan 2 ini, okay, oleh kerana indeks negatif, bila indeks negatif kita perlu tukarkan kepada indeks positif. So dia akan berada di bawah. Okay, dia akan berada di bawah. So dia akan jadi 1 per 2 tadi, 1 per 2 ini. Kemudian x itu akan letak di bawah x kuasa dengan 8. So inilah dia punya jawab. Okay. Ini anak-anak kena ingat x negatif 8 bila tukar pergi indeks positif dia akan jadi 1 per x kuasa 8. So dia akan jadi macam inilah. Okay, so inilah dia punya jawab. Okay, setakat itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi di video seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.